Apa bang? Bismillahirrahmanirrahim. Bang, ni tarik ni kejap. Tarik. Mau duduk ni. Tu adik. Lompat ni. Tarik ni. Masuk. Tarik masuk bawah. Tolak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yalah, pagi-pagi ni. Subhanallah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Terlebih dahulu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sedang menonton sekarang. Terima kasih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya akan berdoa dulu serba sedikit ya. Yang mana saya boleh ingat dekat dalam kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan nama dan firman-Mu dari jeliknya kesusahan dan kebingungan. Aku berlindung dengan nama dan firman-Mu yang sempurna dari jeliknya siksa-Mu dan kejelikan hamba-hamba-Mu. Aku berlindung dengan nama dan firman-Mu yang sempurna dan keburukan syaitan yang terlanat. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama dan firman-Mu agar Engkau mencurahkan rahmat kepada Nabi-Mu Muhammad dan keluarganya. Aku memohon kepadamu kebaikan yang Engkau berikan dan Engkau tidak pernah meminta balasannya. Kebaikan yang Engkau sembunyikan dan kebaikan yang Engkau nampakkan. Ya Allah, aku berlindung dengan nama dan firman-Mu yang sempurna dari segala sesuatu yang tersinari oleh siang. Sesungguhnya Tuhanku
ialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Aku bertawakal kepadanya dan Dia adalah pemilik arasy yang agung. Amin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang baru masuk ni. Okey, dekat sini saya nak bagi tahu ya. Saya dihubungi dalam 5 ke 6 orang individu ya, yang bergelar Ustaz Kayangan. Yang bergelar Ustaz Kayangan. Okey. Pada Ustaz Kayangan, hari tu saya dibebani dengan Ustaz Jadian. Sekarang saya dibebani dengan Ustaz Kayangan. Kerana apa? Kerana bendera putih. Dia memproteskan kepada saya berkaitan dengan bendera putih. Kata dia kita kena lebih bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata dia. Bukannya kita angkat bendera putih melambangkan kita ni telah pun gagal. Ustaz Kayangan ni dia berborak dengan saya. Dia mungkin dia fikir saya ni akan memberi tajuk hari ni adalah tajuk bendera putih. Bendera putih. Dia mungkin dia dah kenal saya 7-8 bulan. Alhamdulillah. Mungkin dia dah kenal 5 bulan atau mungkin dia baru-baru je kenal. Dan dia kata jangan ajar rakyat jelata pakai bendera putih. Kita kena ajar rakyat jelata ni warna yang berani lah. Warna yang berani. Bukan angkat bendera putih. Saya ni Ustaz Kayangan. Saya nak bagi tahu dekat sini ya. Cuba tag lah yang mana Ustaz Kayangan yang akan updatekan ataupun yang mana kata dia lebih sempurna dari saya. Saya memang tidak sempurna ya. Ustaz Jadian, Ustaz Kayangan. Satu, saya ni tidak sempurna. Pertama, saya hamba Allah yang lemah. Dan malaikat pengirim pun kata kepada saya di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya ni kurang cerdik. Satu. Pertama, kurang cerdik dan saya pun lemah. Emosi saya pun lemah. Saya tak boleh tahan. Dan saya agak manja. Saya dengar abang saya agak manja. Dan manja saya tidak menyusahkan orang ya. Okey, kepada Ustaz Kayangan dan Ustaz Jadian ataupun Ustaz Politik. Ya, Ustaz Politik, Ustaz Kayangan, Ustaz Jadian, dengar sini baik-baik ya. Saya menulis perkataan bendera putih pada tahun 2020. Pada tahun 2020 yang bertarikh awal tahun, iaitu bulan Januari. Okey? Pada 15 hari bulan 2019, 15 hari bulan 2019, saya ada up di status saya sebelum saya padamkan balik. Hampir nak keseluruhan tapi ada tersisa lagi berkaitan dengan bendera putih. Saya upkan, tudung saya pun pakai warna macam ni juga. Di live FB saya yang nombor 4. Di live FB saya yang nombor 4. Sebelum itu saya memang ada menulis. Pada tahun 2019, pada bulan 12, saya kata Kaabah kosong. Aku mimpi Kaabah kosong. Aku mimpi jalan raya kosong. Aku mimpi kita duduk rumah diam-diam. Aku mimpi Donald Trump akan kalah kena game. Semua tu saya menulis pada saat dan ketika saya baru memperolehi dan diperintahkan di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya untuk menyampaikan walau satu kali
pada saat tersebut, saya tidak diberi lagi kekuatan untuk memberitahu. Pada masa itu, saya telah pun mendatangi beberapa orang ustaz. Bukan beberapa, ya berbelas-belas actually. Berbelas-belas, tetapi saya tidak dibenarkan menyebut nama mereka. Saya juga tidak dibenarkan secara personal ataupun secara live kerana mereka berkata kepada saya dengan perkataan begini. Kamu diperlihatkan di padang mahsyar pada di dalam perjalanan mimpi yang tersebut. Hamba Allah yang digelarkan oleh serata dunia itu ulama baik, bagus. Tetapi di padang mahsyar Allah, saya diperlihatkan dalam keadaan dia susah payah. Jadi saya tidak dibenarkan memakai nama dia kerana di dunia dia ni orang biasa je, ustaz biasa sahaja. Nampak tak sekarang? So, kepada ustaz kayangan, ustaz jadian, tiba-tiba ustaz yang famous ke dan sebagainya untuk menyerang saya dengan call saya seolah-olah anda ni kebal api neraka. Hey, dengar sini baik-baik. Mu berani sebab mu bercakap dalam telefon. Cuba mu bercakap depan aku nak tengok tinggi mana ilmu mu. Menyingak kepala. Ha? Menyingak kepala. Malaikat sudah bagi tahu saya ni hamba Allah yang kurang cerdik. Jadi saya menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir saya pun memang kurang cerdik lah. Ambil perjalanan mimpi yang terakhir saya, mu ya ustaz kayangan, mu ya ustaz jadian, mu ya ustaz apa-apa entah apa-apa ustaz pun. Aku nak cerita sikit ni. Mu cari orang yang lebih alim daripada mu lah. Bukannya mu call aku, mu cakap aku macam ni. Dengan ilmumu yang setitis pun lebih besar. Ha? Air hujan tu setitis, lebih besar air hujan lagi dengan ilmumu tu. Jangan tegur saya ya. Jangan tegur saya, merepek-repek call saya. Saya tak ada masa nak layan kerenah kamu. Saya hobi, tak suka sangat nak bercakap dengan manusia. Tetapi jika anda tu seorang yang pecinta kepada haiwan, terutama kucing, saya suka berkawan dengan anda. Tapi setakat anda nak borak tentang ilmu yang ada, lebih sedikit daripada setitis air hujan. Kata malaikat pengiring, ilmumu tu lebih sedikit daripada setitis air hujan. Tahu? Aku memanglah kurang cerdik. Tapi mu tu, ilmumu tu lebih sedikit daripada setitis air hujan. Mu tanya aku dengan angkuh dan berani. Dalam dialog saya, di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya telah pun memberitahu. Saya ni, malaikat kata kurang cerdik. Semua emosi ada. Semua emosi ada. Jika saya tidak mempunyai emosi, dengar sini baik-baik. Saya tidak akan mengeluarkan. Jika nak bakar Nabi Adam. Itu pun mu tak reti. Mu berani ya? Sebab mu rasa mu duduk jauh. Mu berani. Jangan guna perkataan kepada saya mengajar rakyat angkat bendera putih. Saya tak mengajar. Pada waktu tersebut, ustaz jadian, ustaz kayangan, ustaz banyak follower. Dengar sini baik-baik. Pada waktu tersebut, saya dah berjumpa dengan orang yang saya kira alim. Atas muka bumi ni dia kira alim. Saya pun dah habis berpuluh-puluh ribu pergi berjumpa dengan mereka. Tanya personal. Face to face. Mereka pun kata,
Jika orang yang mereka hormat Halim tu duduk dalam keadaan susah payah berasap-rasap di padang mahsyar, dia mintalah, dia rasa dia rendah diri. Dia rasa janganlah sebut nama dia. Dekat dunia dia tidak ada segala pangkat, darjat dan harta. Saya tidak mengajar rakyat angkat bendera putih. Masa tu saya tulis di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Awal tahun 2020. Awal tahun 2020. Ni sekarang tahun berapa? Mu duduk gua mana? Ha? Mu duduk gua mana? Mu tak reti baca. Saya bercakap pada awal tahun 2020. Saya bukan bercakap pada tahun 2021. Mu tu duduk gua mana? Tak ada wifi. Tak ada internet. Saya tidak mengajar kepada rakyat jelata. Maksud saya memberitahu pada tahun 2020, awal tahun tersebut, di saat saya sedang mencari orang-orang yang benar di jalan Allah. Saya pun habis duit banyak juga cari. Dengan tol, dengan minyak, dengan makan, dengan hotel. Banyak juga duit saya cari. Sebab saya tahu saya tak reti. Ya, saya waktu tersebut saya meniaga lembu. Sekarang pun saya meniaga lembu. Ada apa masalah? Jangan call saya, membuang masa saya. Seolah-olah nak kritik saya. Saya cakap dari tahun 2020. Awal tahun. Masa saya dapat baru-baru panas-panas menggelegak lagi. Saya pun jatuh jugalah dapat mimpi ni. Saya jatuh juga seminggu. Saya bangun, saya jatuh. Saya bangun, saya jatuh. Sepatutnya mu ni ada ilmu. Mu ni beriman. Mu ni berakhlak. Mu ni bertawakal. Mu ni reda. Mu ada ilmu, mu ajar aku baik-baik. Jika ini ajaranmu kepada aku, memang berapilah aku marah mu. Mu tengoklah time tu aku tulis tahun berapa. Bukannya aku ni ajar rakyat jelata angkat bendera putih. Putih yang aku maksudkan itu adalah bibit-bibit mereka. Hati mereka ni menzahirkan apa kesusahan kepada mereka. Hati mereka ni bersih. Mereka menzahirkan apa kesusahan mereka. Itu pun mu tak reti. Mu ustaz kayangan lah. Ilmu mu lebih kecil daripada setitis air hujan. Malaikat bagi tahu. Berani mu sebab mu dah jauh. Tengok waktu tersebut saya tulis pada tahun berapa. Saya tulis pada tahun 2020. Awal tahun. Masa tu barisan nasional. Dia menang banyak kerusi. Awal tahun. Mu duduk gua mana masa tu? Gua mana mu duduk masa tu? Mu tengok, mu baca lah betul-betul sebelum mu nak bertekak dengan aku. Mu siapa? Cakap tanya baik-baik. Jika mu telefon ustaz jadian, ustaz kayangan, ustaz tak apa-apa, ustaz banyak follower, dengar sini baik-baik. Ataupun ustaz politik, dengar sini baik-baik. Mu tanya baik-baik, saya akan jawab baik-baik. Enta tanya baik-baik, saya pun jawab baik-baik. Enta tahu ke?
Saya tak pandai bahasa orang baik-baik. Sebab saya ni main kasar. Bisnes saya pun kasar. Bukan bisnes yang buat taufu. Ha? Bukan bisnes buat taufu. Taufufa. Bukan. Bisnes saya kasar. Jadi saya cakap ni habis dari hati. Tak pandai. Nak pusing-pusing. Ha? Tak pandai. Saya tidak mengajar rakyat jelata untuk mengangkat. Saya bercerita di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Bendera putih tu bermaksud hati yang bersih sedang menunggu kedatangan saudara mereka, iaitu Imam Mahdi. Bendera putih tu menyatakan dia ni bersih dah. Dah habis daya dah atas muka bumi ni. Tak kira lah dia ditekan dengan berapa penjuru pun. Dia ditekan dengan berapa banyak pun. Dia dah cuba dah sehabis daya dah. Maka dia angkat bendera putih. Bukan saya yang mengajar. Saya ni bercakap apa yang akan nak terjadi di masa hadapan pada kamu. Kenapa saya boleh bercakap macam tu? Pada 1 hari bulan 11 tahun 2019, saya satu malam dianugerahkan mimpi. Dipaku mimpi dalam kepala otak saya ni. Saya rebah 1 minggu. Tak boleh bangun. Saya pakai tudung putih 2 bulan. Saya pergi kenduri kakak saya tu pun saya pakai tudung putih. Saya ni normal tahu tak? Masa tu saya pun ingat mati macam orang lain juga. Dapat dengar perjalanan mimpi yang terakhir saya. Ingat nak mati. Saya pun macam tu juga. Jadi tak payahlah nak mengajar saya ustaz jadian, ustaz kayangan, ustaz banyak follower dan ustaz-ustaz bagai-bagai apa entah. Tak kira mu pakai apa atas muka bumi ni. Kata malaikat pengiring, ilmumu tidak lebih pada setitis air hujan pun. Tidak lebih. So tak payah nak angkuh, sombong. Saya mengaku. Malaikat pengiring pun cakap, saya ni kurang cerdik. Soalan. Tanya soalan baik-baik. Bukan saya suruh. Saya bercakap pada tahun 2020. Awal bulan 1. Duduk gua mana masa tu mu? Ha? Duduk gua mana? Baru keluar daripada gua ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, saya dah tengah panas. Lepas tu call saya dengan merapu-merapu. Mau tak angin saya? Ha? Saya balik. Saya ambil air semayang. Saya cakap saya nak buat live. Saya lain lah. Saya lain. Jika saya kata AA lah. Jika saya kata BB lah. Saya tak pandai nak tambah-tambah. Saya tak pandai. Saya tak mampu. Saya dah cakap. Saya kurang cerdik. Ni bukan ilmu saya. Saya macam orang lain juga. Masa pakai tudung putih tu. Saya duduk pakai Quran. 2 bulan duduk pakai Quran. Sebab apa? Ingat nak mati. Mu ustaz jadian. Siang malam pegang. Ingat nak mati. Habis semua orang saya bagi dah wasiat. Ni nanti jaga aku nak mati ni. Nak mati dah. Macam orang lain juga. So jangan kata diri tu special sangat. Main fitnah saya. Bagus sangat ke fitnah saya. Nak heret-heret orang lain. Masyarakat luar lain. Pergi ke Masya Allah. Lepas tu cakap depan Rasulullah hari tu. Hari tu saya mengejek cucumu. Cucumu daripada perjalanan mimpi yang terakhir. Saya mengejek. Masa dia cerita perjalanan mimpi yang terakhir. Saya mengejek dia. AJ angkat bendera putih lah.
Ejek dia menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir. Saya kata tak ada kau orang ajar buat donat dalam tu. Saya duk ejek dia. Masa depan Masya nanti mu pergilah mengadu macam tu. Pergi mengadu macam tu. Dah berani sangat. Mata pun lain, hati pun lain, kepala otak pun lain. Pergi mengadu macam tu. Saya dah cakap, perjalanan mimpi yang terakhir saya, setiap patah perkataan, setiap apa yang saya bagi tahu di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya akan bertanggungjawab. Saya akan bertanggungjawab. Jika kata 100%, 1000% pun saya nak bertanggungjawab. Saya 1000% pun saya nak bertanggungjawab. Bukan saya tidak nak bertanggungjawab. Saya nak bertanggungjawab. Apa yang orang datang kepada dan mengingati perjalanan mimpi yang terakhir saya. Niat keluar daripada rumah mencari saudara kita Imam Mahdi. Tiba-tiba terbunuh. Ataupun tiba-tiba apa-apa sajalah. Dan saya sudah pun bagi tahu bagaimana niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin mencari saudara kita Imam Mahdi. Saya bagi tahu direct dah. Jika ini nak takwil, jika ini nak kata, jika ini nak sanggah, wahai kepada Ustaz Kayangan, wahai kepada Ustaz Jadian, wahai kepada Ustaz Politik, dengar sini baik-baik. Mu jawab macam itulah di depan datuk saya. Yang dikata sendiri olehnya kepada saya. Tu, mu kenal tak siapa sujud tu? Siapa? Saya jawab. Dengan lindangan air mata. Siapa? Tu datukmu lah. Tu datukmu. Sekarang mu mati bukan cakap depan datuk aku. Di dalam perjalanan mimpi aku. Mulah orang yang ada ilmu atas muka bumi. Allah anugerahkan mu. Tapi mu menghalangi aku. Mu kata dekat aku. Mu sebab mu bercakap dalam telefon. Cuba mu mari depan-depan. Aku ni orang pohon barat tahu tak? Aku ni orang pohon barat. Pada 13 Mei tahun 1969. Mana-mana Cina yang terananya di negeri Kelantan. Mana-mana Cina yang berhampiran terananya di negeri Kelantan. Di pohon barat itulah, masjid pohon barat itulah, moyang aku menolong rakyat jelata. Mu ni bercakap dengan aku tak kenal lah seusul. Tak kenal lah seusul. Aku tak pernah takut dengan orang tahu tak? Darah aku tak pernah takut dengan orang. Darah aku tak pernah buat jahat dengan orang. Mu cakap seolah-olah aku ni apa? Mu dengar sini baik-baik. Pada tahun zaman dahulu kala di Masjid Pohon Barat, tapak asal Masjid Pohon Barat. Pada waktu dahulu kala sebelum merdeka. Dengar sini baik-baik. Moyang aku tu, Haji Abdul Rahman tu, membuat serangan terakhir kepada Maharaja Siam. Berani mu nak mencipta satu gelombang untuk menghalangi aku. Berani mu Keturunan aku belum pernah lagi lah berundur. Sebelum merdeka, moyang aku pegang leher Maharaja Siam. Sungguh hormat kau orang Melayu. Jangan berbuat khianat. Jangan merampas harta benda rakyat jelata. Mu siapa nak ajar kau? Banyak ni darahmu Aku ni dari Masjid Pohon Barat. Tapak asal. Mu tak kenal darah daging. Asal usul. Mu tekan aku. Kalau moyangmu pernah pegang Maharaja Siam, boleh berlawan. Kalau moyangmu belum pernah pegang leher Maharaja Siam, mu jangan cakap.
Keturunan aku belum mati lagi. Ingat main-main kah? Perjalanan mimpi yang terakhir ni untuk umat Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah sendiri tak mengakumu untuk umat aku, bukan kerjaan aku untuk atasmu, tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala mu ni ahli neraka. Mu tak lawan aku, tapi mu lawan Allah Taala. Bendera putih yang aku tulis tu pada tahun 2020, awal bulan 1 tahun 2020. Masa tu mu duduk mana? Dalam gua. Mu tak ada wifi. Tak ada data internet. Jakun. Malaikat dah cakap dah. Aku ni kurang cerdik. Aku tak takut dengan orang. Aku kena reti sikit. Aku takut dengan Allah. Aku dah tengok macam-macam dah Allah tunjuk pada aku. Tak payah nak mengajar. Ilmu-mu yang mu bangga sangatkan, yang mu angkuh sangatkan tu, tidak lebih daripada kurang lagi setitis air hujan. Setitis air hujan pun tak lepas. Ustaz kayangan konong. Ustaz pujian konong. Ustaz duniawan konong. Ini last saya bagi live macam ni. Ini last. Ini last. Saya dari Masjid Pohon Barat, Kedai Menanti, Selising, Bukit Jawa, Pasir Putih, Kelantan. Saya jika bercakap benar-benar, selangkah pun tak undur. Malah 10 ke depan. Saya tak takut. Saya tak takut. Saya tidak perlu pada penghormatan manusia. Saya sudah diperlihatkan bagaimana sirat Allah dan ketinggian Allah. Bagaimana seksaan di mahsyar Allah. Bagaimana huru-haranya di dalam neraka Allah. Hiruk-piruk, pekik, memekik, melolong. Saya juga diperlihatkan keindahan syurga. Tetapi Allah menggambarkan di mahsyar sirat dengan neraka. Maka saya tidak boleh senyum juga. Walaupun ada beribu, berjuta, berbelion hingga tak terkira dengan perkataan. Keindahan syurga. Jadi tak perlu nak bayar saya. Tak perlu nak perkotak-katik saya. Cakap baik-baik masa nak call saya. Saya tidak mengajar pada rakyat jelata angkat bendera putih. Tetapi itu tulisan saya pada tahun 2020. Sebelum kejadian ini nak berlaku ni. Maksud saya, bendera putih tadi hati nurani manusia. Hati nurani manusia. Kekurangan yang ada sekarang pada diri mereka. Mereka sanggup mengangkat darah bendera putih. Kerana apa yang mereka rasa? Mereka rindu dengan kedatangan Imam Mahdi. Putih itu bukannya ingin membuat satu gelombang yang jahat, tapi menyerah kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Mungnya duduk kat gua. Ustaz kayangan konong. Ustaz jadian konong. Ustaz politik konong.
Kalau betul-betul mu nak mengaku dirimu tu ustaz, mu duduk tepi masjid aja. Mu duduk tepi masjid. Duduk cakap elok-elok dalam masjid. Ajar benda betul. Jangan nak kata saya macam tu, saya macam ni. Pantang aku. Pantang aku. Orang bercakap elok-elok. Tanya elok-elok. Apa yang mu tak tahu di sirat Allah? Apa yang mu tak tahu di dalam neraka Allah? Apa yang mu tak tahu di mahsyar Allah? Apa yang mu tak tahu di syurga Allah? Mu tanya elok-elok. Bukannya mu telefon, mu nak takwil perjalanan mimpi yang terakhir. Ilmumu tu ustaz jadian, ustaz kayangan, ustaz duniawan, ustaz hartawan. Ilmumu tidak lebih pada setitis air hujan pun, kata malaikat pengiring. Baru je kata pada aku hari ni. Baru tahu perangai mami tahu. Saya tidak marah kepada orang alim yang baik-baik, yang tidak mengganggu perjalanan mimpi yang terakhir saya, yang tidak membuat provokasi, yang tidak membuat berbagai-bagai halangan. Saya tidak marah kepada anda yang ada ilmu yang baik-baik, tetapi saya marah jika anda menyimpang. Yom Palare. Nak glamour ya? Pergi dekat Facebook Yom Palare tu. Saya manusia biasa. Di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, semua watak saya keluar. Ada gembira, ada sedih, ada reda, ada marah. Semua ada. Mu tak dengar perjalanan mimpi yang terakhir saya? Sila leave. Sila get lost. Sekarang ni, malaikat sudah pun memberitahu kepada saya. Malaikat pengiring, suka hatilah. Mu tak jumpa malaikat pengiring, mu ikut suka hatimu lah. Dah lama dah saya cakap. Perjalanan mimpi yang terakhir saya, bawa pergi jumpa orang alim. Yang kamu rasa alim. Duduk sama-sama dengan mereka. Tolong menolong, bantu membantu. Ni soal lagi ni. Bani Angelo. Okey, pergi dekat Facebook Bani Angelo. Neraka tu ada dekat depan rumahmu. Bukan kerja saya dah sekarang. Bukan kerja saya nak menyedarkan anda, tetapi cari orang alim yang boleh mentafsirkan perjalanan mimpi yang terakhir. Mentafsir ni bermaksud boleh pergi mengajak kepada alam akhirat, mengenal alam akhirat, mengenallah diri sendiri. Apabila mengenal diri sendiri, maka apa yang berlaku, apa yang akan datang nak berlaku, kita sudah bersedia. Jika pergi kepada ustaz jadian, ustaz kayangan, ustaz duniawan, ustaz apa benda entah, tiba-tiba ustaz pun ada zaman sekarang, tak guna kalau pergi kepada mereka. Pergi orang alim yang tidak ada pangkat dunia. Pergi belajar elok-elok. Tinggi mana mu duduk atas muka bumi ni pangkatmu? Pergi menghadap orang alim. Rendahkan diri kita ni. Hamba. Hamba daripada makhluk. Makhluk yang Allah ciptakan. Hamba yang perlu sujud, rukuk, bersyukur. Bersedia. Jika dulu saya bercakap daripada tahun 2020, bawa perjalanan mimpi yang terakhir, insya-Allah tak ada apa-apa. Insya-Allah tak ada apa-apa. Ini agak ke pangkat je besar, tapi tak reti-reti. Masih lagi nak takwil. Kenapa saya boleh bagi tahu di negeri Sabah? Kenapa saya boleh bagi tahu perkataan dengan slogan tipuan emas? Kenapa saya boleh bagi tahu tempat sekian? Nak takwil mimpi saya. Ustaz jadian. Mu tu ustaz kerana dibayar saja.
Ha? Jika mu ni betul-betul ikhlas, buat kerja kerana Allah, mu tak cakap macam tu. Jika mu ni betul-betul orang yang beriman, mu tak cakap macam tu. Mu ingat, saya yang lemah ni, kurang akal, tak cerdik, tak mengkaji apa-apa ni, boleh cakap kau akan berlaku di negeri Sabah dengan slogan tipuan emas? Boleh cakap macam tu? Cuba mu fikir pakai akal sikit. Ustaz konon. Banyak sangat ilmu mu sampai mu songsang. Mu tu bukannya berdakwah dengan ni dah. Kata orang macam-macam. Kata orang macam-macam. Nak condemn perjalanan mimpi yang terakhir. Kenapa boleh kata Sabah? Kenapa tak kata negeri lain? Mu ni akal mana, ha? Daripada perjalanan mimpi yang terakhir saya, negeri tu. Negeri tu yang disebut yang pertama. Negeri tu yang disebut yang pertama. Negeri tu yang disebut yang pertama. Negeri tu juga dikatakan dengan slogan tipuan emas. Kata Ustaz. Ustaz jadian. Ustaz kayangan. Ustaz duniawan. Ustaz tak apa-apa Ustaz. Ustaz gila follower. Tu Ustaz. Ha? Lagi satu. Ustaz apa? Ustaz scan. Hei. Mu ni, kalau depan mata aku, habislah. Dah bantai. Orang cakap perjalanan mimpi yang terakhir. Dengar. Teliti. Tu baru Ustaz. Ada ilmu. Berilmu. Ini tidak. Reti nak condemn aja. Okey, kepada Ustaz Jadian yang bercakap kepada saya, zikrullah gelung bumi. Baiklah, kepada Ustaz Jadian tersebut, dengar sini baik-baik. Sekarang ni gelung bumi, glamour lah kononnya. Saya nak bagilah kononnya gelung bumi. Dengar ya, kepada ustaz-ustaz kayangan, ustaz-ustaz jadian, ustaz-ustaz tiba-tiba ustaz-ustaz scan, ustaz-ustaz merapu, ustaz-ustaz meraban. Dengar sini baik-baik. Dengar sini baik-baik ya. Saya nak bagi tahu, zikrullah gelung bumi tu memang nama dia dah. Gelung bumi tu memang nama dia dah. Okey, sebelum saya ajar kepada rakyat jelata kat luar sana, kepada orang ramai, kepada orang yang sayang saya, yang boleh dengar daripada hati yang bersih, tidak ada hasad, dengki, khianat apa semua, saya bagi tahu. Sebelum saya bagi tahu video yang sebelum ini, kerana apa? Kerana satu malam Allah memberi kasih sayang kepada setiap hamba-hamba dia untuk saya memberitahu zikir gelung bumi. Kerana macam mana? Arwah tok ayah saya hadir kepada saya, duduk di kaki langit dengan berdoa, dan tangan yang berdoa itu ramai-ramai. Tangan yang berdoa itu ramai-ramai. Jadi barulah saya bagi tahu apa yang ada pada arwah ni. Saya nak bagi tahu kepada rakyat jelata apa yang ada arwah ni. Saya nak bagi tahu ilmu yang ada, yang pernah hajar kepada saya dan saya bagi secara percuma. Tak payah ucap terima kasih, halal dunia akhirat. Kepada ustaz-ustaz jadian, ustaz-ustaz kayangan, ustaz banyak follower, ustaz apa-apa ustaz lah dalam muka bumi ni. Dengan sini baik-baik, hamba Allah tu dia mati malam pada Jumaat pukul 9.30 malam, lepas habis orang solat solat bulan puasa. Orang solat apa? Lepas tu orang solat apa? Dah lupa dah nak sebut. Otak dah hang up, marah sangat. Astagfirullahalazim. Jadi dia meninggal.
Pada malam 23 Ramadan, dia meninggal. Esoknya pagi Jumaat, pukul 11 pagi, sebelum pukul 11 pagi, sebelum pukul 10.30 pagi, jenazah dia pun sudah ditanam. Dengan sempurna, dengan cantik, dengan elok, dengan baik. Okey? Solat tarawih. Lepas habis solat tarawih, dia pun meninggal dunia. Nampak tak? Sekarang ni. Orang tu mulia. Allah angkat dia di kaki langit suruh hajar lagi. Ilmu dia ada pada saya yang sedikit saja. Saya memang tak ada ilmu. Saya memang tak ada ilmu. Besar kuman pun tak ada ilmu saya ni. Ustaz jadian, ustaz kayangan, ustaz tiba-tiba ustaz. Saya memang tak ada ilmu. Saya malaikat kata saya ni kurang cerdik. Dengar perjalanan mimpi yang terakhir saya. Saya ni sampai boleh kata bapa kepada bapa manusia atas muka bumi ni, iaitu Nabi Adam. Dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, emosi saya sampai tak terkawal. Saya kata kalau nak bakar, sangat bakar Nabi Adam lah. Dan kebodohan saya lagi, di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya kata dah tak boleh nak buat apa macam ni lah. Macam ni, letak saya dalam neraka seorang-seorang diri. Letak saya dalam neraka seorang-seorang diri. Yang lain-lain tu keluarkan. Biarlah saya tanggung seorang-seorang diri saya. Dengar sini baik-baik. Ustaz jadian, ustaz kayangan. Ustaz tiba-tiba ustaz tu. Ustaz duniawan. Dengar sini. Oleh kerana saya ni kurang cerdik, kata malaikat pengiring. Dah habis dah saya bagi tahu. Sepatutnya bawa perjalanan mimpi yang terakhir saya. Pergi jumpa orang alim. Jumpa orang alim supaya dapat bersedia. Alam yang satu lagi, alam akhirat. Bukannya dapat bersedia kutip wang. Kutip muka. Kutip pangkat. Kutip duit. Bukan. Kutip follower. Nak jadi apa? Nak jadi terkenal dekat dunia. Tak payahlah nak jadi terkenal dekat dunia. Mungkin kamu tak tahu kan dunia ni besar mana. Baik, saya nak bagi tahu ya. Dunia yang mu pijak-pijak ni kan. Dunia yang mu pijak-pijak ni. Satu pelepah saja. Tahu satu pelepah? Satu pelepah pokok yang berada di syurga. Satu pelepah saja. Mungkin ilmumu tinggi. Jadi mu pun dah tahu dah. Ni aku bagi tahu lah ni. Ilmumu tinggi. Tinggi sangat ilmumu nak mengajar Sitah An-Nur. Satu pelepah pohon sahaja di syurga. Keluasan yang Allah timbulkan atas muka bumi ni. Satu pelepah saja. Pelepah pohon. Satu pelepah saja. Tahu? Jadi tak payahlah menyombongkan diri. Tak payah nak menyombongkan diri. Tak besar mana Cari dulu. Malaikat panggilmu apa? Malaikat panggil saya Sitah An-Nur. Malaikat panggilmu apa? Cari dulu. Saya ni memang kurang cerdik. Emosi saya ada. Saya wanita. Saya lemah. Saya mami anak 3. Emosi saya tak stabil. Kadang macam tu. Kadang macam ni. Rumah bersepah pun saya naik angin. Semua ada perangai saya. Jadi tak payah nak bangga sangatlah ya. Dengan ilmu lebih kurang. Kurang lagi walau setitis air hujan. Malaikat kata. Bukan saya kata. Malaikat yang ajar saya. Baru sebentar tadi ajar. Saya menangis saja. Saya sedih dengan dunia sekarang. Akan ada Allah Subhanahu Wa Taala hantar malaikat suruh pujuk saya. Kerana apa? Dengar sini baik-baik. Satu titis air mata saya ni mengalir ke bumi ni. Dengar sini baik-baik. Satu titis air mata saya ni mengalir ke bumi. Ni, Singapura, Tanah Melayu, sampai ke Kemboja ni. Allah gumpal macam ni. Tahu tak? Allah gumpal macam ni. Satu titis saja. Sebab tu saya tak menangis. Tak keluarkan air mata saya. Saya jarang keluarkan air mata saya. Sebab malaikat dah tegur dah. Jangan. Mungkin mu ni terlampau besar. Tekan-tekan. Mana adabmu? Sepatutnya saya cakap. Saya daripada Masjid Pohon Barat. Beradab sikit. Tak kenal asal usul.
Pergi dulu pohon barak, baca keturunanmu dulu. Tanya nenek-nenek moyangmu tu dulu. Kenallah seusulmu dulu. Tak kenallah seusul tapi nak bercakap. Azwan bin Jamjuri bagi tahu soalan. Tak payah nak membebel dekat saya. Depan mata saya bercakap macam tu, saya bagi makan penampar. Saya tengah panas ni. Panas, saya banyak kerja. Saya banyak kerja. Bukannya saya ni tak ada kerja. Banyak kerja saya. Allah perintahkan kepada saya sampaikan perjalanan mimpi yang terakhir saya untuk umat Nabi Muhammad. Habis lembutnya bercakap kepada saya. Habis lembutnya bercakap kepada saya. Sebab tak stabilnya saya ni. Kurang cerdiknya saya ni. Habis lembut. Walau satu kali. Ni dah berapa kali dah ni? Dah berapa kali dah? Dah berapa kali dah? Kepada Ustaz Kayangan, Ustaz Jadian, Ustaz Kayangan, Ustaz Politik, Ustaz Duniawan, Ustaz scan ke, Ustaz apa, Ustaz minta sedekah ke? Dengar sini baik-baik. Saya perjalanan mimpi yang terakhir disapa dengan panggilan Sitah An-Nur. Saya memang kurang cerdik. Macam-macam emosi saya. Kan? Kalau nak takwil tentang perjalanan mimpi yang terakhir saya, nanti mati nanti pergi depan Rasulullah, cakap, mu nak takwil apa depan aku? Mu nak takwil apa? Mu cakap depan Rasulullah. Ya? Semoga berjaya saya ucapkan. Semoga berjaya. Ya? Semoga berjaya. Sebab mu banyak sangat kan ilmu dalam dada mu kan? Banyak sangat kan ilmu dalam dada mu? Banyak sangat. Saya ni tak payah offer intan belian tanah apa semua, tak payah offer, tak payah offer. Di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, dengarkan malaikat pengiring kata apa? Imam Mahdi tu lebih miskin daripadamu. Jadi sudahlah, kalau nak bantu-bantu Imam Mahdi, tak payah bantu saya. Saya bukan nak menyampaikan, nak suruh saya ni minta sedekah ke apa. Bukan. Nak jual barang. Bukan. Tapak yang saya menegel lembu tu melebihi 68 tahun. 68 tahun. Ni yang kondem-kondem saya ni. Berapa umurmu? Umurmu berapa? Berapa umurmu? Kalau budak lagi, tak payah borak. Perlu juga saya marah. Perlu juga. Kalau saya tak marah, orang tak reti. Payah reti. Saya bukan mengajar rakyat jelata supaya mengangkat bendera putih. Bukan. Saya menulis artikel itu pada tahun. Saya menulis artikel itu pada tahun 2020. Awal tahun. Bukan saya nak mengajar orang angkat bendera putih. Mu tu payah reti. Saya bercakap apa yang saya lihat di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Saya lihat Kaabah kosong. Saya lihat jalan raya kosong. Saya lihat Donald Trump kena game. Saya lihat diperlihatkan lagi. Mula-mula bendera biru. Mula-mula bendera kuning. Lepas tu bendera putih. Apa maksud dia di dalam perjalanan mimpi saya tidak tahu. Yang saya tahulah bendera putih ni dari hati yang bersih. Menunggu saudara mereka Imam Mahdi. Nampak tak?
Konong kata saya pula mengajar. Saya tak mengajar Kau nak marah-marah tahun 2020 lah. Kenapa cakap sekarang? Ya, saya memang macam ni. Soalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya banyak kerja, tapi kamu ganggu telefon merapu mengarut. Nak kondem perjalanan mimpi yang terakhir. Pergi depan Rasulullah, pergi depan pada Masya, takwil depan tu. Nak tengok perangai mukamu. Besar sangat selama ni kan. Nak jawab sendiri di pada Masya. Manusia, hamba Allah, dengar sini baik-baik. Tak ada siapa pun boleh jawab soalan di depan Allah Subhanahu Wa Taala atas perbuatanmu di atas muka bumi. Andai ada ustaz ke, ada orang yang kata orang tu alim ke, dia jawab, nanti dia jawab sendiri di pada Masya. Dengarlah baik-baik. Mu jauhi dia. Jauhi banyak mana? Ustaz motor, jauhi. Sejauh mana? Mu bawa motor 100 tahun. Ya, 100 tahun ustaz motor, mu jauhkan dia ni daripada makhluk ni. 100 tahun perjalanan atas muka bumi ni. Nak ceritanya, jauhkan daripada diri kita, daripada orang sombong ni. Nak bercakap, tak ada siapa pun boleh lulus lah. Tak ada siapa pun boleh lulus, boleh jawab. Tak ada siapa. Sebab tu kena pergi dengan penuh keinsafan, kena reda. Bukannya kerana tak apa, nanti aku jawab sendiri daripada Masya. Eloklah. Angkuh. Nak mengajar orang macam tu, angkuh. Orang tak bercakap, jika kamu ni orang yang ada ilmu tak bercakap macam tu. Mana boleh bercakap macam tu? Tak boleh. Tak ada siapa pun lulus. Nak jawab sendiri tentang masamu. Tak ada siapa pun lulus. Siapa cakap? Sita Anur. Ni manusia depanmu ni dah lemah Cakap ustaz jadi sayangan. Apa benda entah. Jangan ganggu saya. Saya banyak kerja. Bukan tak ada kerja. Bawa fitnah pula. Saya tak mengajar. Saya cuma tulis apa yang diperlihatkan di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Apa yang telah dipertunjuki, apa yang diperdengar, apa yang diperlihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya bagi tahu di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Yang ustaz-ustaz jadian ni, kenapa cakap saya pula mengajar? Saya daripada tahun berapa bercakap ni? Saya cakap mimpi ni daripada tahun 2019 lagi. Saya cakap dari tahun 2019, bulan 12. Saya bukan cakap sekarang. Saya cakap dulu lagi. Agak-agak lah. Nak merapu pun. Takwil pula, kenapa cakap sabar? Memang ada perkataan itu. Memang ada perkataan sabar. Memang ada perkataan dipertunjuki orang sabar. Saya lihat. Dari atas, masa saat kena bom, saya diturunkan ke bawah. Saya dengan derayan air mata, jeritan, semua. Saya nak pegang juga, tapi tidak dibenarkan. Supaya tidak terkena bom. Saya ditunjuki macam tu. Saya kenal lah orang Sabah. Jiran-jiran saya ni ramai orang Sabah. Saya mengenali mereka. Saya kenal.
Jangan takwil saya. Mentang-mentang kamu ustaz jadian, mentang-mentang kamu ustaz kayangan, mentang-mentang kamu ustaz banyak follower. Ustaz tak apa-apa ustaz dah. Takwil saya pula. Kenapa boleh sebut tentang Sabah? Mu siapa Mu siapa? Jika mu ustaz mu bukan manusia ke? Tanyalah baik-baik. Mu tak payah nak takwil. Tak payah nak takwil. Kenapa mu sebut dekat sana? Kenapa? Mu ni waras ke tak waras Dah Allah sebut macam tu lah aku cakap. Apa benda entah? Apa benda entah? Tanya elok-elok lah. Ustaz kejadian, ustaz kayangan, ustaz tiba-tiba ustaz. Ustaz ilmu tidak lebih pada setitis air hujan. Walaupun saya ni kurang cerdik, tetapi tak ada level ustazah ke apa semua sekali. Tapi saya pun ada reti bahasa juga. Nenek moyangmu dulu asal kat celah bukit mana? Nenek moyang saya asal daripada Masjid Pohon Barat. So tak payah nak tunjuk kuasa sangatlah. Mu siapa atas muka bumi ni? Nyawamu ada berapa? Dah kenal Allah Subhanahu Wa Taala ke? Dah kenal dirimu siapa? Dah kenal Maha Penciptaanmu? Rasa hebat atas muka bumi? Ya, betul. Mu rasa mu hebat atas muka bumi. Sebab apa? Mu cakap mu tak payah bayar. Mu melihat mu tak payah bayar. Tangan kaki mu bergerak tak payah bayar. Sebab tu mu rasa mu hebat. Mu pakai, mu duduk, mu bangun, mu tak payah bayar. Sebab tu mu rasa mu hebat. Sebab mu tak kenal dirimu sendiri. Cuba mu kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mu tak cakap apa yang mu cakap tu. Kenal dirimu sendiri dulu. Kenal Maha Penciptaanmu dirimu sendiri dulu. Kenal. Sebab tu saya kata bawa perjalanan mimpi yang terakhir saya pergi jumpa orang alim. Pergi jumpa orang alim yang benar-benar tahu ingin pergi kepada alam akhirat. Reti tak? Tak puas hati. Kerana apa? Kerana saya ni malaikat kata kurang cerdik. Jadi tak puas hati dengan saya lah. Macam tu. Akal mana akal? Tanya soalan elok-elok. Tahu. Baru panggil berilmu. Ini tidak. Nak condemn perjalanan mimpi yang terakhir. Mu ingat saya ni boleh reka-reka ke? Boleh tukar-tukar ke? Sebab tak boleh tukar lah. Sebab tak pandai nak reka. Saya tak pandai. Saya tak kaji apa-apa. Faham tak? Saya tak baca pun. Baca pun lupa lah. Lupa. Presa pun tak lulus lah sejarah. Alah. Cakap banyak betul lah. Tanya je apa yang mu rasa mu nak tahu. Bukan mu takwil. Mentang-mentang mu tengok Quran. Tengok Quran. Lepas tu tak ada pun tempat orang buat donat. Lepas tu mu nak takwil lah. Macam tu lah perangai mu. Malaikat kata. Macam tu lah perangai mu. Konon-konon buka Quran. Apa mu baca? Apa mu baca? Tanyalah elok-elok. Ini nak takwil. Mu siapa? Mu siapa? Besar saya kamu. Saya ni dah habis sabar dah. Dah berapa tahun dah. Duk bambung saya. Perkara yang sama. Dulu tak apalah. Yang tak berapa cerdik. Sebab dia orang biasa, bukan ustaz. Dia bambu-bambu pun tak apa, dia tak faham. Ini mu yang dah faham ni, ada ilmu ni, kenapa mu cakap? Kenapa mu tanya soalan macam tu? Mu tak tahu malu ke? Tak ada. Okey, kepada soalan, saya memang tidak mengetahui.
sekandang yang berada di kepulauan di di Filipina tu yang membaling bom di dalam perjalanan mimpi yang terakhir. Saya tak tahu di grup apa, dari kumpulan mana, negara apa, saya tak tahu. Tapi dia memang jahat. Dan lagi satu, kepada orang yang suka bertanya, macam mana gak rupanya, macam mana gak rupa malaikat, mu ni memang tak ada adab lah. Memang betul-betul tak ada adab. Memang muka-muka jenis muka tak ada adab. Boleh mu bercakap orang yang menciptakanmu? Beradablah sikit, kita ni hamba. Malulah sikit mu tanya macam tu. Carilah tu orang-orang yang alim. Belajar, jangan tak ada adab. Mana ni? Budak tu? Pablo? Okey, kepada budak Pablo yang jawab kata buka mazhab baru. Dengar sini budak Dengar sini budak. Saya tak pandai nak mengajar apa-apa. Saya bukan ustazah. Saya diperintahkan menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir. Bawa perjalanan mimpi yang terakhir. Saya jumpa orang alim. Jadi tak payahlah nak buka-buka kitab depan saya ke, nak suruh saya ajar kitab ke apa. Tak payah. Kalau rasa hebat sangat, pergi cari kitab lama, iaitu kitab Om. Pergi cari kitab lama, kitab Om. Ada dalam muka bumi ni, ada kitab Om. Pergi cari belajar. Rasa hebat sangat atas muka bumi ni, mung ni. Pergi cari kitab tu, belajar. Saya tak ada. Saya orang biasa aja. Orang main lembu ni, dia tak ada belajar sangat. Dia ada kerja-kerja aja. Dia bekerja aja. Tekun dengan kerja. Solat pun solat yang wajib saja. Zikir pun zikir yang asas-asas saja. Tak ada. Sebab tak ada pangkat. Dunia pun tak ada pangkat. Orang biasa. Saya ni orang biasa. So tak payahlah nak borak tinggi-tinggi langit dengan saya. Dah lah borak tinggi langit, berterabur merapu lah tu. Kalau betul tak apa. Nak ajar saya, terbalik pula saya cakap satu-satu. Lepas tu baru nak rasa malu. Tak payah. Tanya baik-baik. Call, tanya baik-baik. Tanya jangan merapu. Jangan tanya wajahnya. Jangan tanya duduk kat mana. Jangan tanya malaikat wajah macam mana. Tak payah tanya soalan tu. Tapi kalau nak tanya kisah hantu boleh. Hantu wajah apa? Hantu rupa macam mana? Boleh. Dekat rumah tu bomoh kat mana yang pernah bomohkan saya, yang pernah hantar si kat saya. Boleh. Saya boleh bagi tahu yang tu. Yang lain-lain tu tak payahlah. Kau pergi cari orang alim. Aku ni bukan orang alim. Perjalanan mimpi yang terakhir. Bukan orang alim. Sita An-Nur. Mu tahu sendiri kan? Yang pertama, Allah ciptakan kalimah-kalimah dia. Dengar sini. Yang pertama, Allah menciptakan kalimah-kalimah dia. Apa kalimah-kalimah dia? Yang dikeluarkan daripada mulut dia tu. Beza tahu kalimah-kalimah dengan kalam. Kalam yang ditulis. Kalimah ni yang dikata. Mu belajar tak? Ustaz Jadian? Ustaz Kayangan? Yang pertama Allah ciptakan kalimah-kalimah dia. Lepas tu Allah ciptakan arsy dia. Daripada arsy dia tadilah keluar cahaya putih. Yang diberi nama Nur Muhammad. Cahaya tu cahaya Muhammad. Apa dah? Saya siapa? Saya. Ni, di depan mata ni. Saya Sita An-Nur. Pecahan kecil sahaja dari cahaya Nur Muhammad. Berapa bilangan daripada cahaya Nur Muhammad? Berapa bilangan? Tak belajar? Okey, saya bagi ilmu. 70,000.
Belajar dululah. Baru nak takwil. Main bambu-bambu orang. Tak tahu asal usul. Cahaya putih tu ada berapa jenis? Ha? Ustaz Jadian? Ustaz Kayangan? Ada berapa jenis? Ustaz banyak follower? Berapa jenis? Cahaya putih tu ada berapa jenis? Sebut mari. Mu nak bertekak dengan aku kan? Putih saja, jalur putih tu ada 70,000. Cakap. Belajar. Ini kan Sitah An-Nur. Datanglah belajar elok-elok. Ha? Jangan marah-marah saya dekat telefon. Mana ada engkau? Saya ni orang kurang cerdik. Tak apa, tak payah bayar. Saya pun tak suka minta sedekah. Saya, kalau boleh, yang mana-mana datang tu, InsyaAllah saya bagi hadiah sikit-sikit. Masa datang tak payah bawa apa-apa langsung. Tak payah bawa apa-apa langsung. Sebab apa? Sebab saya memang diharamkan ambil apa-apa daripada siapa-siapa. Bila saya diharamkan? Saya keluar saja atas muka bumi ni. Kata nenda saya, mu apa? Mu ambil barang orang ya? Saya dah kena pukul. Ambil apa? Cekodok 1. Tak pernah makan cekodok. 10 kena pukul. Jadi tak payahlah nak mengajar saya. Tak payahlah. Tak payah. Faham tak? Faham? Dah reti lah? Dah reti dah ada bertekak-tekak ramai-ramai ni. Lepas cahaya putih, cahaya apa? Cahaya hitam. Berapa jenis hitam? Sama juga. Lapis dia 70,000 lapis. Cahaya hitam saja. Lagi cahaya apa? Cahaya merah. Berapa lapis? Sama sahaja lapis dia. Cahaya merah tu 70,000. Macam-macam nama ada. Macam-macam nama ada. Tak boleh nak sebut pun. Ini saya dah bersebut dah satu. Satu daripada cahaya tadi yang diberi nama cahaya Muhammad. Sitah An-Nur. Kata malaikat, Sitah An-Nur ni kurang cerdik. Lepas tu iblis tu dari mana? Dari cahaya merah. Cahaya merah. Dulu bukan nama cahaya merah. Nama dia Azazil. Salah satu nama cahaya dia. Azazil. Merah. Dia cahaya juga. Tapi merah. Mata dia pun merah. Mata dia pun merah. Itu je lah saya boleh bagi tahu. Mata je tak berubah. Lain lain boleh berubah. Lain-lain boleh berubah. Mata tak boleh berubah. Ilmu lah ni saya bagi ni. Walaupun saya membebel, saya bagi. Sebab apa saya bercakap macam ni? Sebab saya ni mami anak 3. Saya bukan ustazah. Jadi, iblis tu, apa-apalah yang dibuat daripada cahaya merah tadi, mereka ada lagi yang lebih besar daripada cahaya merah tersebut di dalam neraka. Sebab itulah mereka setakat mana penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, setakat itu saja dia boleh menahan. Sebab itulah saya cakap, ilmu ni menutup biar dah tinggi. Bukannya cakap aja lebih. Kepada Ustaz Kayangan, Ustaz Jadian, Ustaz tak apa-apa, Ustaz lah. Malulah mengaku Ustaz. Mengaku je lah orang biasa. Mengaku je orang biasa.
Wanita belum lagi biadab dengan saya. Tapi adalah yang jenis macam tutup muka ni, tiba-tiba bercakap dengan saya. Itulah puan tak tutup muka. Dengar sini Masa aku ni, lepas je anak aku meninggal di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya memang tak tutup muka juga. Saya mati pun saya tak tutup muka juga. Amboi kalau borak angkuh. Angkuh. Saya tak suka sangat orang angkuh-angkuh ni. Paling tak suka. Baik, saya sambung lagi cahaya merah tadi. Cahaya merah pun ada 70,000. Sebab itulah Azazil ataupun Iblis ni tidak dapat menahan. Tidak dapat menahan seksaan neraka. Kerana neraka pun daripada cahaya merah. Tapi lain-lain jenis. Dan Allah ni maha penciptaan dia kepada setiap hamba dan makhluk dia atas muka bumi ni. Supaya sujud dan berzikir. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana penciptaan yang dia sahaja. Penciptaan yang dia sahaja. Itu saja boleh menahan. Jika masuk kepada lain, dia akan merasa kesakitan. Di atas apa? Penderhakaan. Tidak solat. Mengata ke orang. Buat fitnah ke orang. Berjoget-joget. Conteng-conteng wajah. Ambil harta benda orang. Macam-macam lagi lah. Buat ananya orang. Tak jalankan tanggungjawab. Ananya orang. Ni semua dalam neraka juga ni. Apalah. Susah nak faham. Ilmu saya ni, saya bukan ustazah. Jadi saya bercakap memang garang. Macam saya bercakap dengan anak saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dah tahu dah? Bumi yang dibangga-banggakan sangat ni, macam satu pelepah saja di syurga. Satu pelepah. Daun. Ni. Daun. Satu. Satu daun. Satu daun. Satu daun sahaja nilai dia. Bumi ni. Satu daun saja nilai dia. Tahu ke berapa banyak penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di syurga Allah? Tahu ke? Satu daun saja. Satu daun saja. Bumi ni satu daun saja. Jadi janganlah angkuh sangat. Janganlah sombong sangat. Janganlah call saya merapu-merabai. Bosanlah. Betul saya cakap saya bosan. Saya banyak kerja dalam rumah ni. Tak ada pahala pun. Saya menolong orang berjenis macam kamu tak bersyukur ni. Tak ada pahala pun. Macam mana nak ada pahala kalau saya duduk jerit-jerit marah-marah? Okey. Dah lama ni. Saya duduk marah-marah ni. Ada nak tanya lagi tak? Saya minta maaf ya. Kepada yang baik, yang baik hati. Saya doakan. Pergi kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bukan garang. Sebenarnya saya mami. Kalau saya bercakap ni seperti saya bercakap dengan anak saya. Tapi orang ni. Tak ada benda lain nak call. Lepas tu saya ada hobi. Nampak tak dekat atas tu? Tu. Nampak tu? Tu. Itu jahit-jahit. Saya ni bukan hobi nak merapu-merabai. Saya ada hobi. Ada hobi saya. Suka menjahit tangan ni. Saya suka menjahit tangan. Apa dah. Okey. Soalan dia. Soalan. Cepat. Saya nak tutup dah. Nak pukul 1 dah. Soalan.
InsyaAllah saya relax orangnya. Tapi saya akan marah berapi-rapi kalau orang merapu. Okey, Saidina Hasan bin Saidina Ali. Wajah baginda Saidina Hasan bin Saidina Ali ni wajah seperti Nabi. Moyang dia lah Rasulullah. Serupa aja. Itulah. Putih tu serupa dah. Okey. Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Saidina Hasan bin Saidina Ali. Dan Saidina Husin pun ada juga. Ada iras dia juga. Tapi tak banyak. Saidina Hasan bin Saidina Ali. Dia ada. Kalau kita tengok Rasulullah tu. Rasulullah satu saja kelebihan dia. Dia pipi merah. Pipi merah. Pipi merah. Nampak pipi merah. Tetapi Nabi Allah Ibrahim. Dia kulit dia gelap sikit. Gelap sikit. Putih tapi gelap sikit. Faham tak? Putih tapi gelap sikit. Erti? Tak faham lagi. Tetapi Saidina Hasan ni kulitnya putih. Tapi bukan pipi merah. Nabi Allah, Nabi Ibrahim bukan pipi merah. Gelap sikit. Tapi iras. Saidina Hasan dia iras. Tapi bukan pipi merah. Nampak? Tak faham? Rasulullah ni pipi merah. Faham ke dah? Aku pun dah pening nak cakap macam mana dengan budak ni. Rasulullah, pipi dia merah. Saidina Hasan bin Saidina Ali, dia bukan pipi merah. Tapi dia seiras. Dia bukan pipi merah. Rasulullah ni comel dia. Comel dia. Rasulullah ni. Jika kita tengok mendamaikan hati. Macam saya ni. Pernahlah saya menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir saya. Saya down juga tau. Down juga. Saya sebelum keluarkan video nombor 4 tu. Saya down juga. Jadi Rasulullah ni datang pujuk saya lah. Cucu dia yang bodoh ni. Cucu dia yang kurang cerdik ni. Yang cepat putus asa ni. Banyak perangai tak elok ni. Rasulullah ni pipi dia merah. Gebu. Apabila dia senyum malu, dia lagi merah. Rasulullah ni pemalu. Lagi senyum, lagi merah. Rasulullah ni malu. Walaupun saya ni cucu dia, adabnya saya ni kurang sangat lah. Saya ni nak cerita lah. Saya tak ada ketabahan diri. Ketabahan diri saya ni digambarkan oleh malaikat pengiring. Kesabaran, ketabahan saya ni digambarkan daripada malaikat pengiring. Nak separuh daripada nenda saya. Tahu nenda saya daripada perjalanan mimpi yang terakhir saya, iaitu Sayyidatina Khadijah. Saya nak dapat separuh pun tidak boleh. Kerana apa? Betapa tak eloknya perangai saya ni. Dah lah. Tak elok. 10 pun barangkali tak sampai. 10% pun tak sampai. Tak eloknya perangai saya ni. Tak boleh nak sabar. Faham tak? Tak boleh nak sabar. Apa-apa perkara pun saya lemah. Tahu saya lemah. Walaupun saya lemah, tapi saya ada perangai menjerit, menangis, meronta, menangis. Sampai kebodohan saya ni, tak cerdik saya akal ni, sampai saya kata, ya Allah, macam ni lah dah tak boleh nak buat apa. Biar saya lah seorang-seorang dulu dalam neraka. Biarlah orang lain keluar. Nya pun kata, mu tak boleh menahan api neraka ku. Nya kata macam ni aja. Mu tak boleh menahan api neraka ku. Sebab saya kata saya ni bodoh. Tak cerdik. Faham tak? Faham. Jadi, saya nak bagi tahu. Dekat sini. Saya ni semua ada kelemahan. Saya ni lemah. Saya lemah. Sebab itulah saya tak buat apa-apa. Sebab saya tahu saya lemah. Saya lemah. Faham tak? Lemah. Faham? Okey. Okey. Tentang musuh yang berada di kepulauan di Filipina tu. Saya tak tahu dia siapa. Apa yang tak reti-reti sangat ni? Saya tak tahu dia siapa.
Dia orang mana? Mak ayah dia siapa? Saya tak tahu. Saya hanya diperlihatkan, saya panggil sekandang. Kerana saya panggil sekandang, di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Dalam kumpulan itu, mereka ni jahat sangat. Mereka balik bom, dan apabila bom tu jatuh, Allah menggambarkan mereka ni duduk gelak-gelak terbahak-bahak. Bom tu kena kepada orang lain. Hancur berkecai. Manusia saja berkecai. Bangunan-bangunan semua berkecai. Nampak tak? Jadi, sebab itulah saya panggil dia orang ni sekandang. Kerana, pada waktu tersebut, mereka ni jahat sangat. Saya tak tahu dia anak siapa. Cuma kulit dia putih. Pakaian seragam dia tu gelap. Saya tak boleh nak bagi huraian pakai seragam dia tu macam mana. Dia pakai seluar dengan baju lah. Pakai seragam dia. Warna gelap. Saya tak tahu warna apa. Tapi warna gelap. Sebab saya terlalu lemah. Saya terlalu lepas dia dipertunjukkan keadaan sebegitu. Saya pun merayu. Tiga orang. Saya tak tahulah siapa 3 orang. Ini saya di hadapan. Saya dah duduk ke depan. Saya merayu. Saya cakap, tolonglah, tolong. Jangan buat macam ni. Jangan hancurkan macam ni. Lepas tu dialog tu kan ada. Yang depan sekali pun cakap, tengok macam berani. Lemah aja dia ni. Meronta-ronta dah ni. Lepas tu seorang lagi yang dekat belakang. Saya tak tahu siapa. Di dalam perjalanan mimpi yang terakhir. Dia belum pernah lagi berada dalam keadaan tersebut. Seorang ni. Apabila dia bercakap, saya pun tengok kat belakang. Siapa mereka? Saya tak tahu. Yang seorang lagi tu saya tahulah. Dia dah biasa berjumpa dengan saya waktu kecil dahulu. Tapi dia 2 tu saya tak tahu. Jadi, dekat sini saya ni bercakap di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Nampak tak sekarang? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Letih. Pablo Yen ni. Apalah hamba Allah ni. Nabi Adam ni tidak boleh menghuraikan penciptaan dia. Nabi Adam ni tidak boleh menghuraikan penciptaan dia. Sebab itu Allah yang menciptakan dia. Tahu? Tak boleh hurai dia. Tak ada seperti dia. Jadi, jika nabi-nabi yang lain, kan saya bagi tahu. Semua nabi-nabi ni, muka dia memang cantik, jernih, bersih, baik, muka penyayang. Muka baik dan muka penyayang. Tetapi, jika nak tengok kehandsomean dia, Nabi Yusuf ni handsome juga. Tapi Nabi Nuh pun handsome juga. Tapi Nabi Yusuf handsome. Handsome lah. Tapi dah ada Nabi Adam kat depan tu. Jadi subhanallah. Nabi Adam lah handsome. Sebab saya boleh terdetik macam ni. Dah lah handsome. Nampak? Ni dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Saya boleh terdetik. Dah lah handsome. Jadi saya nak marah tadi. Saya tak kata Nabi lain, tapi saya kata Nabi Adam. Nabi Adam tu handsome. Dah lah handsome. Handsome sangat-sangat. Susah saya nak bagi tahu. Tak boleh nak bagi tahu. Nabi Allah, Nabi Adam ni memang handsome. Lawa. Tak terkira. Tak boleh hurai macam mana. Tak boleh hurai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Soalan.
Okey. Saya nak bagi tahu. Sebenarnya saya dah bagi tahu dalam grup ya. Yang mana belum masuk dalam grup, sila tengok dalam grup ya. Jika berlaku dengan slogan tipuan emas di negeri Sabah, jangan naik kapal terbang. Naik je kat bawah. Jangan naik ke kat bawah. Pergi ke mana? Pergi ke Mekah. Pergi ke mana? Pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah. Tak boleh datang semenanjung, pergi ke Mekah. Pergi je lah belayar ke Mekah. Tak berani. Minta petunjuk dengan Allah. Sebab tu saya kata bawa perjalanan mimpi yang terakhir saya jumpa orang alim. InsyaAllah. InsyaAllah. Tak boleh lah. Saya nak cakap lebih. Tak boleh. Itu aja saya boleh bagi tahu. Tak boleh nak buat andaian dengan kepala. Tak boleh. Saya tak boleh nak cakap dah. Tak boleh. Jadi saya boleh kata masa berlaku naik kapal terus pergi ke Mekah. Cari orang alim. Orang alim ada lagi. Ada lagi atas muka bumi ni orang alim. InsyaAllah ada. 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 Bukan tak ada. Ada. Duduklah dalam kumpulan. Bersilaturahim. Ada. Pablo Yang. Suka hatilah. Kalau rasa boleh tahan dekat dalam laut tu, nak menyelam, menyelam. Jika boleh tahan menyelam, menyelam. Jika tak boleh tahan menyelam, rasa nak pakai alat apa-apa, pakai. Pergi je lah. Pergi. Lepas tu kalau cakap, kenapa saya cakap macam ni? Sebab kamu orang yang tidak berusaha ke jalan Allah. Sebab tu kamu berkata kufur. Allah bagi nikmat masa kepada kamu untuk bersedia, tapi kamu jahil. Kamu lebih rasa seronok dari mengejek daripada mencari. Maka kamu akan terimalah. Maka kamu akan terimalah. Dulu masa saya kata lepas bendera biru, bendera kuning, lepas bendera kuning, bendera putih. Itu pun kamu tak sedar-sedar lagi. Bendera putih dah naik dah. Dah ramai dah naik bendera putih. Tapi kamu tak sedar-sedar lagi. Yang ada jenis ustaz jadian, ustaz kayangan, ustaz politik, ustaz bagai-bagai ustaz. Marah saya. Kenapa saya ajar rakyat jelata ni bendera putih? Itu pula dikatanya. Cuba mu fikir sikit lah. Mu ni dah kufur dah. Kufur. Kufur nikmat orang panggil. Orang cakap lain, mu cakap lain. Orang faham lain, mu faham lain. Cakap benda yang baik-baik. Cuba cakap baik-baik. Sebab itulah saya ni rasa nak marah. Sebab mu mengejek. Mu mengejek. Seperti mu pegang Al-Quran. Seperti mu pegang Al-Quran. Mu pegang macam ni. Lepas tu mu pegang. Kenapa tak ada tempat yang buat donat? Tak ada ciri-ciri orang ajar buat donat pun. Itulah perangai mu. Bawa perjalanan mimpi yang terakhir. Pergi jumpa orang alim. Duduk dalam kumpulan bersilaturahim. Sebut Allahu ka. Sebut Allah ya. Mu sebut Allah ya. Mu memang mendapat lah. Mu mendapat. Bukan saya kata Sitah An-Nur yang bercakap ni. Sitah An-Nur yang bercakap ni. Mu mendapat. Dapatlah mu. Mu dapatlah. Orang cakap baik-baik. Mu berejek-ejek orang. Eloklah. Elok. Saya sebenarnya tak rugi apa-apa pun. Sebenarnya saya tak rugi apa-apa. Ya. Alhamdulillah. Saya tak rugi apa-apa atas ejekan kamu. Saya tak rugi apa-apa atas hinaan kamu. Saya tak rugi apa-apa atas penganiayaan kamu. Saya tak rugi apa-apa. Saya orang Islam. Saya mengucap 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ni orang Islam. Saya ni tak kisah. Nyawa saya satu, saya tak kisah. Saya sudah menyampaikan apa yang diperintahkan kepada saya untuk umat Nabi Muhammad walau satu kali. Saya sudah pun memberitahu. Saya tidak ada rasa orang kata apa? Bersalah. Tidak ada rasa orang kata apa? Berhutang dengan umat Nabi Muhammad.
Saya tidak ada rasa apa-apa sebab saya sudah memberitahu. Walau satu kali, saya sudah pun memberitahu. Ini yang ke-berapa belas kali saya duk cakap benda yang sama. Saya tidak ada hutang dengan umat Nabi Muhammad dah. Itu untuk sampaikan kepada umat Nabi Muhammad yang lain-lain. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah pemeluah. Dah sudah ada mata yang melihat. Ada 300, ada 400, ada 500, ada 5,000. Ada 60,000 pun ada dekat YouTube. Pun ada. Yang mana-mana mereka yang pandai. Yang mana yang menolong di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Saya mendoakan siang malam, siang detik. Dengan sahabat-sahabat saya. Siapa gak sahabat-sahabat saya ni? Sahabat saya yang paling dekat dengan saya, iaitu ni orang yang selalu menolong saya dari saya kecil dulu. Ini sahabat saya yang saya bercakap selalu ni malaikat pengiring pertama. Yang kedua sahabat saya. Saya tak ada sahabat sangat dengan manusia ni kalau nak tahu. Kucing-kucing saya. Saya sebut nama anda di depan kucing-kucing saya. Takut saya lupa ke, takut saya tak ingat ke. Sampai kucing-kucing saya pun cakap dengan saya. Hei hamba Allah. Kadang dia panggil Sita Anud. Ni berapa kali nak cakap dia kat hari tadi dia bagi. Dia cakap dia bagi, dia buat ni. Doakan dia sekali ya. Doakan dia sekali. Saya cakap. Tak cukup dengan binatang ni. Saya cakap haiwan ni. Tak cukup. Saya cakap lagi dengan tu. Dengan siapa? Dengan angin. Saya cakap dengan angin. Tolong bagi tahu kat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cakap dengan malaikat di tingkat 6. Malaikat yang 70 ribu yang mendoakan pagi, petang, siang, malam tu. Cakap dengan hamba Allah ni. Hamba Allah ni tolong aku ni. Cakap dengan dia. Minta pengampunan untuk dia. Kasih sayang Allah. Kasih sayangnya kepada dia. Saya doakan lagi. Minta lagi. Saya tak perlukan manusia pun. Hai hamba Allah. Hai makhluk Allah. Halanganmu ni, kata-katamu, hinaanmu ni saya tak perlu kepada kamu. Tapi saya hanya pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah saya mendoakan kebaikan ke atas kamu. Jika kamu menolong, saya doa, saya kata lagi. Hingga habis nafas saya ni. Saya kata saya minta doa, kebaikan. Bagi kebaikan kepada hamba Allah ni. Tahu? Jadi saya tak perlulah orang seperti kamu ni. Setakat nak jadi ni, nak ada halang saya. Tak perlu. Orang buat kebaikan, saya doa lebih daripada itu. Habis kawan-kawan saya ni, saya sebut nama di hadapan mereka. Supaya saya takut saya ni lupa. Saya kata ingatkan aku daripada masyarakat, nanti ingatkan aku cari nama ni. Dia baik dengan aku ni. Dia tolong aku ni menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir. Tolong aku. Berapa orang ni saya cakap. Yang dia tulis di kiri, kanan kiri ni tak payah cerita lah. Tak payah cerita sebab saya doa hari-hari. Tahu? Fikir sikit. Saya bukan macam anda. Saya cakap ni dari hati saya. Bukannya saya cakap dari ilmu. Lepas tu sekarang saya pusing ke apa. Tak ada. Ini hati saya bercakap. Ini saya luahkan. Ada nak sampai ke akal. Saya malaikat kata kurang cerdik. Faham tak? Jadi tak payahlah nak menghina-hina saya. Saya tidak pegang kepada kata manusia. Saya minta meraih Allah Subhanahu Wa Taala. Saya merayu, merintih semua sekalipun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada manusia. Perjalanan mimpi yang terakhir saya ni, bagi orang yang tak berapa elok akal dia, hati dia tak berapa elok, dia akan ambil ni sebagai saya ni musuh dia lah, kata macam-macam. Bagi orang ni, Allah dah sayang dekat dia. Allah dah bagi petunjuk dekat dia. Allah dah bagi ilham dekat dia. Macam-macam Allah dah bagi. Maka mereka pun boleh menghormatilah apa yang saya bagi tahu. Bagi orang yang Allah tak berapa nak sayang ni sebab kejahilan dia, kekufuran dia, kemunafikan dia, maka dia tak dapat lah. Kenapa dia tak dapat? Sebab best friend dia adalah syaitan. Best friend dia adalah iblis. Faham tak? Tak payahlah cakap dengan saya. Lama-lama jadi tobomoh. Tak payah. Mu rasa hebat sangat dengan politikmu tu kan? Mu dengar sini baik-baik lah. Ni muka ni jugalah. Sebab muka ni juga. Orang tua tu moyang saya bercakap kepada yang mu duk kata Fir'aun zaman dahulu kala. Orang tua ni orang tua yang bela saya ni cakap.
Musik keturunan aku, mu sentuh keturunan aku, maka Kelantan akan berpisah pada negeri-negeri yang lain. Mu dengar sini baik-baik. Orang tu jugalah yang genggam leher Maharaja Siam. Mu ni kecil saja. Mu ni kecil saja. Berani mu kata dekat aku Tok Bomoh. Berani mu kata dekat aku macam-macam, ha? Mentang-mentang atas muka bumi ni, mu pegang ahli politik. Mu cakap baik-baik, ha? Mu cakap baik-baik. Pohon barak tu tak runtuh, tak roboh lagi. Dah berapa ratus tahun dah, tak roboh lagi. Macam tu je lah. Kenal sikit asal-usul. Kenal sikit asal-usul. Sikit-sikit kata kat saya Tok Bomoh. Saya ni ambil 3 perkara saja melibatkan menolong orang ramai. Pertama, kamu ni gila, sewil, tak betul steering. Ha? Maknanya dirimu sendiri apabila berada di hadapan saya dah tak betul steering. Ha? Ini bukan semasa perjalanan mimpi yang terakhir, ya. Masa-masa sekarang, saya tengok mu ni orang gila. Itu saya tolong lah. Saya tolong kerana terlampau gila. Ha? Sebab dah gila sangat. Yang kedua apa? Yang kedua memang orang sakit. Sakit di hadapan mata kepala. Saya lalu memang ada ke hadapan. Bukan saya sengaja nak pergi tolong-tolong, bukan. Terjumpa. Jadi saya ambil itu kerana ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala ke atas saya. Ke atas saya. Sebab tu saya tolong. Bukan kerana manusia. Tapi kerana ujian pada saya. Sebab saya terserempak. Sebab tu saya tolong. Nombor 2. Nombor 3. Nombor 3 apa juga? Saya pun terserempak juga. Terserempak. Ujian Allah kepada saya. Saya tengok. Saya tengok. Dan saya pun ujian. Ujian datang kepada saya. Nak mati susah. Nak mati susah. Susah. Nak tarik nyawa tu susah. Mu memang tak nampak. Sebab mu hidup atas muka bumi. Mu rasa mu punya. Mu rasa mu boleh jawab daripada masyarakat. Susah. Dah saya tengok terserempak. Barulah saya tolong. Tolong dengan apa? Tolong dengan air mata yang mengalir. Menadah kedua-dua tangan kehadap Allah Subhanahu Wa Taala. Minta siang, malam, pagi, petang. Faham tak? Mu cakap aku ni Tok Bomoh. Mu ni apa tahu? Ustaz je ni apa tahu? Itu saja perkara yang saya tolong. Lain-lain saya tak tolong. Dah pukul 1 lebih dah. Nak zuhur dah. Okey? Saya mohon maaf kepada yang tidak berkenaan. Tiba-tiba mendengar rintihan saya tadi. Rintihan saya yang tengah panas, tengah marah tadi. Saya mohon maaf. Orang yang tidak berbuat kejahatan kepada saya mohon maaf. Jika tersinggung ataupun menyinggung ataupun apa-apalah rasa. Saya tidak kata kepada anda. Tapi saya kata kepada orang yang sedang mencipta fitnah kepada saya tentang bendera putih. Kerana apa? Saya cakap tahun 2020. Awal tahun 2020. Boleh tengok balik. Masa tu saya je bendera pun salah. Sebab apa? Gabra. Tahu? Jadi saya tak marah kepada umat Nabi Muhammad yang baik. Malah saya mendoakan kebaikan kepada anda siang dan malam. InsyaAllah. Ada dalam doa saya. Jangan risau. Ada dalam doa saya. Paling sikit pun saya hadiahkan Al-Fatihah. Sebab apa? Dah tak boleh nak buat apa dah. Sebab jika ada yang terlampau ramai pada hari tersebut, saya bagi Al-Fatihah. Kerana apa? Kerana nak lebih keberkatan. Minta tolong dengan Allah. Minta tolong, minta pertolongan dengan Allah. Berserah diri kepada Allah. Minta apa-apa dengan Allah. Semua dengan Allah. Bukan kepada manusia. Okey. Akhir sekali kita doa. Kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami telah memasuki petang, tengah hari dan kekuasaan hanya milik Allah.
Keagungan milik Allah, kekuatan milik Allah, kehebatan milik Allah, kejayaan milik Allah, kesucian milik Allah. Tengah hari ini kami berada dalam fitrah Islam, kalimah ikhlas dan agama Nabi kami Muhammad, leluhur kami Ibrahim, yang selalu cenderung kepada kebenaran dan bukan bahagian daripada orang-orang yang musyrik. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan, menidurkan kami, dan hanya kepadanya kami kembali. Ya Allah, kami meminta kepadamu agar membangkitkan kami pada hari ini dengan seluruh kebaikan. Kami berlindung kepadamu dari melakukan keburukan pada hari ini atau mendorong orang Muslim kepada keburukan. Sesungguhnya engkau berfirman, dialah yang mematikan kamu pada malam hari dan mengetahui apa yang kamu lakukan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Ya Allah, yang menciptakan tengah hari, yang menjadikan malam untuk istirahat, menjadikan matahari atau bulan teratur. Saya meminta kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan perkara yang ada di dalamnya. Saya berlindung kepadamu dari keburukan siang ini dan kejelekan keburukan yang ada di dalamnya. Dengan menyebut nama Allah, segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada kekuatan kecuali oleh Allah. Segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Segala nikmat datang dari Allah. Segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Segala kebaikan ada dalam genggaman Allah. Dengan menyebut nama Allah, tidak ada dapat menghilangkan keburukan selain Allah. Aku reda Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi. Wahai Tuhan kami, hanya kepadamu kami tawakal berpulang dan kembali. InsyaAllah. Amin. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.